Didik TV KPM. Baiklah, murid, hari ini cikgu akan mengajar bahagian soalan struktur ya, di mana kamu perlu menjawab 5 soalan struktur. Soalan struktur ada pecahan ya, A, B, C atau A, B, C, D ataupun A, B, C, D dan E ya. Jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh. Saya tak boleh bagi banyak kan, jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh. Kita lihat soalan struktur yang pertama ya. Okey, soalan struktur pertama ni dia merujuk kepada Sally. Sally adalah bendahari ya kelab rukun negara di sekolahnya. Kamu semua memegang jawatan ya dalam persatuan dan sebagainya. Mungkin kamu juga memegang jawatan sebagai seorang bendahari. Okey, dia didapati telah menyalahgunakan ya yuran kutipan kelab untuk apa tu? Membeli telefon bimbit. Saya rasa kita tak pernah buat macam ini. Ini cuma contoh atau simulasi yang diberikan. Jadi hal ini diketahui oleh guru penasihat kelab. Mestilah, sebab kalau duit tu disalahgunakan, mesti guru akan tahu ya. Jadi soalan A untuk 4 markah ya. Bincangkan cara Sally dapat menjadi insan bermoral dari aspek penakulan moral. Dalam moral kita ada 3 domain, iaitu satu penakulan, kita berfikir, yang kedua perasaan, kita ada emosi, yang ketiga tingkah laku kita. Jadi sila fahami istilah penakulan. Okey, istilah penakulan tersebut ya. So kita lihat apakah skema untuk jawapan ini, soalan ini ya. Baik. Yang pertama kita lihat, kalau Sally dah tahu dia dah buat salah ya, Sally harus memikirkan, dia kena berfikir ya. Maksudnya ini kita berfikir, dia perlu memikirkan bahawa perbuatannya tidak jujur. Bila kita salah gunakan wang yang diamanahkan kepada kita, pasti tidak jujur dan dia akan hilang kepercayaan guru penasihat serta ahli kelab. Betul atau tidak? Orang tak akan percaya lagi kepada kita ya. Kalau kita diberi satu bahan kita tak simpan, kita hilangkan atau kita salah gunakan, memang orang tak akan percayakan kita ya. Itu jawapan yang ada 2 markah. Satu dia kena fikirkan sebab ini penakulan dan dia perlu tahu apa kesannya. Yang kedua, Sally perlu berpegang kepada integriti. Integriti adalah istilah yang kita belajar dalam moral yang silibus baru ini tingkatan 4 dan 5. Integriti ialah kebolehpercayaan, kejujuran, amanah dan sebagainya ya. Dan memikul tugas, iaitu dia bertanggungjawab sebagai bendahari supaya tidak menjatuhkan maruah sendiri. Tak ada orang yang boleh selamat bila kita buat perkara yang tak baik, betul kan? Kalau kita buat salah, satu hari kita akan terperangkap. Bila terperangkap, kita rasa sangat malu ya. Okey, ini untuk bahagian A. Jadi kamu akan dapat 4 markah. Walaupun saya letak situ jawapannya 1 dan 2, setiap jawapan itu dah ada 2 markah, 2 ya. So itu bahagian soalan A. Kita lihat pula soalan B. Baik. Soalan B ini juga mempunyai 4 markah ya. Jadi soalannya berbunyi, jelaskan kesan terhadap Sally, diri dia ya, apabila guru penasihat melaporkan tindakannya kepada guru disiplin. Kami di sekolah ya, kalau ada murid yang tersalah atau melakukan perbuatan pecah amanah seperti ini, memang tanggungjawab kita untuk melaporkan. Kita tak boleh kata saya maafkan saja sebab murid tidak akan belajar daripada kesalahan yang dibuat. Jadi apa kesan kepada Sally kalau dia salah? Okey. Nombor 1, kemungkinan Sally akan dikenakan tindakan disiplin. Memang sebab bila kita menyalahgunakan wang persatuan, maksudnya perbuatan itu menyalahi undang-undang sekolah. Jadi dia akan dilaporkan kepada guru disiplin dan akibatnya apa berlaku? Dia akan menjejaskan imej diri. Kalau dia sendiri tahu, bagaimana kalau guru disiplin menelefon ibunya atau bapaknya, terus menjejaskan imej keluarga juga ya. Ini akan berlanjutan ya. Orang akan ingat perkara ini lama ya. Benda ini tak boleh orang kata kikis macam itu sahaja. So kita ada 2 jawapan di situ. Yang kedua, tentulah sebab kamu sebagai bendahari tidak melakukan tugas, jadi jawatan akan dilucutkan. Jawatan akan dilucutkan. Apa berlaku bila jawatan kita dilucutkan? Lepas ini tiada orang akan melantik kita untuk memegang apa-apa jawatan pada masa akan datang. Ini bukan sahaja berlaku dalam kehidupan sebagai seorang murid, tetapi bila kita keluar ke alam pekerjaan juga sama ya. Bila orang hilang kepercayaan kepada kita, memang kita tidak akan dipercayai langsung selepas ini ya. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang C ya, bahagian C. Baik. Okey, yang ini soalan umum, sebenarnya yang ini tahap rendah sikit untuk semua murid boleh menjawab sebenarnya. Saya nak nasihatkan kepada murid,
sila baca soalan sehingga akhir dan jawab. Kalau ada satu bahagian tidak boleh dijawab pun, ada bahagian yang boleh dijawab. Cuba tengok soalan ini. Sebagai seorang setiausaha persatuan, okey, seorang setiausaha persatuan, kita tahu setiausaha memang berkait dengan menulis dan sebagainya. Senaraikan tugas anda selepas sesuatu aktiviti dijalankan. Katakan saya setiausaha Persatuan Bahasa Melayu. Hari ini ada mesyuarat kita buat pertandingan kuis. So apa tugas orang setiausaha? 2 markah. So dia kata nombor 1 memang setiausaha perlu mencatat kehadiran murid. Okey, mencatat murid yang hadir pada hari tersebut, iaitu peserta yang hadir dalam buku blak. Pernah dengar tak perkataan blak sebelum ni? Sebelum ni saya rasa belum lagi, cikgu. Blak ialah buku laporan aktiviti co-curriculum diberikan kepada setiausaha untuk disimpan, ya, buku blak tersebut. Jadi buku blak ini sangat berguna untuk guru membuat penilaian pada akhir tahun. Kalau setiausaha tak buat kerja dia, memang guru susah dapat laporan, ya. Yang kedua, menulis laporan aktiviti dengan tepat dan memfailkan laporan tersebut. So seorang setiausaha dia tengok, okey, apa aktiviti hari ini, berapa murid datang, berapa orang guru penasihat yang hadir pada hari tersebut. Okey, pukul 2 apa aktiviti dibuat? 2.15 apa aktiviti, apa keputusannya, kalau ada pemenang, siapa pemenangnya. Dan laporan ini, ingat tak masa kita belajar bahasa Melayu, kita diajar untuk menulis laporan? Ada, cikgu. Ini yang dibuat oleh seorang setiausaha. So kalau dapat soalan macam ini, senang juga, bukan langsung tak boleh jawab. Saya rasa walaupun pelajar tu tak belajar moral, dia masih lagi boleh menjawab soalan ini, ya. Jadi saya rasa tak ada masalah. So murid-murid, bagaimana soalan ni? Bolehkah kamu menjawab agak-agak? Okey? Baiklah. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita beralih kepada soalan kedua pula, ya. Okey. Okey, soalan kedua ni, ini isu yang apa, tengok tak istilah dia apa? Masalah obesiti, cikgu. Apa tu obesiti? Ada masalah berat badan yang berlebihan. Macam saya lah, berat badan ni gemuk. Okey. So masalah obesiti, ya. Okey, masalah obesiti dalam kalangan murid semakin membimbangkan. Memang, ya, kalau kita lihat sekarang, ramai murid-murid sebab mungkin tak aktif. Okey, murid ni dia tak aktif, duduk di rumah. Lagi musim PKP COVID, tak boleh keluar rumah, tak boleh main bola sepak. Saya rasa saya pun dulu kecil-kecil main bola sepak dengan adik-adik saya, tahu. Main badminton, sekarang tak boleh keluar. Jadi masalah obesiti memang membimbangkan, ya. Kita bayangkan bagaimana murid-murid, ya, tidak boleh berjalan pergi ke sekolah, dia tak boleh angkat barang, dia restricted, dia sangat terkawal, ya, pergerakan dia, ya. Jadi soalan yang pertama saya tanya di sini, sejauh manakah masalah obesiti? Ingat, ya, sejauh manakah masalah obesiti dalam kalangan golongan muda, ya? Golongan muda ni bukan kita lah. Rasanya kita tak masuk golongan muda, Saya ya. pun dah terlepas, boleh ya, menjejaskan produktiviti negara. Kenapa murid sekolah dikaitkan dengan produktiviti negara? Boleh bantu? Saya rasa golongan muda ni adalah bakal pemimpin negara kita, cikgu. Maka mereka yang akan memikirkan dasar-dasar yang diperlukan untuk segala pembaikan. Betul ke, cikgu? Dari segi ekonomi kita panggil mereka modal insan. Modal insan. Modal insan, mereka lah yang akan menerajui, ya, negara kita. Kalau macam saya nak pencen, lepas pencen takkan saya masih mengajar. Orang muda yang akan mengajar. Jadi mereka akan menjadi pengganti kita. Faham? Jadi kita tengok bagaimana, bila kita sejauh mana kita kena fikir. Ini kita kena berfikiran ke hadapan, ya, futuristik. Jadi tengok apa jawapan yang boleh diberikan. Okey, walaupun di situ dia letakkan 2 ruang menjawab, so 4 markah, tapi kita boleh pecahkan jawapan tersebut, ya. Tengok jawapan yang pertama ialah golongan muda mengalami banyak penyakit pada usia muda dan perlu menjalani rawatan. Apa penyakit yang boleh ada kalau kita gemuk? Saya rasa seperti kencing manis, cikgu, darah tinggi. Darah tinggi, ya. Kencing manis. Ada yang masalah-masalah sendi, sakit jantung. Sakit jantung, masalah sendi dan sebagainya. So itu satu jawapan. Kita lihat pula jawapan yang kedua, ya. Jawapan kedua, ini menjejaskan pertumbuhan yang sihat untuk memimpin negara. Kamu bayangkanlah kalau tak boleh jalan, ya, nak berjalan pun perlu orang. Macam mana dia nak memimpin negara? Kita nak pemimpin yang sangat aktif. Kita ada ramai pemimpin yang badan sihat, umur 93, 94, masih lagi badan kuat. Betul tak? Kita ada ramai pemimpin yang ada sekarang kita semua yang berusia 60 ke atas tapi mereka sihat. Sedangkan kita lihat anak-anak muda kita umur 30 suruh pergi buat satu kerja pun malaslah, tak bolehlah, berat. Okey? Seterusnya kita lihat golongan muda ini tidak aktif dan tidak bertenaga, cepat mengah, naik tangga dah semput.
Orang tua tak semput tapi mereka dah semput. Bila tidak bertenaga, otak mereka tidak boleh berfikir sebab oksigen tak naik ke kepala. Seterusnya, mereka tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam membangunkan negara. Bila kita nak buat apa-apa sesuatu, bila badan itu menjadi punca kita tak aktif, kita tak boleh bersaing. Kalau orang yang aktif boleh bekerja 12 jam, 14 jam, yang ini kena tidur. 2 jam kerja kena tidur. Macam saya kena tidur. Kalau lepas kerja sikit, saya kena tidur, berehat. Okey, jadi jawapan ini pelajar boleh pecahkan kepada beberapa ikut nombor dia dan boleh dapat 4 markah. Tapi ini kena fikir sikitlah ya. Okey, kita lihat pula soalan berikutnya ya murid. Okey. Ini soalan yang senang. Soalan ini senang kerana bincangkan cara. Cara tu ialah metod, kaedah untuk mengatasi masalah obesiti berdasarkan perlakuan moral. Ingat tak cikgu sebut tadi domain moral ialah penakulan moral, emosi moral dan perlakuan. Perlakuan ialah action, tingkah laku. Jangan takut bila lihat perkataan ini ya. Apa kita buat untuk mengatasi obesiti? Senang sahaja. Apa you buat kalau you tak nak gemuk? Kalau saya, cikgu, yang penting saya menjaga pemakanan dan juga saya lebih kerap bersenam. Bagus jawapan. Dah dapat lulus dah moral ya. Dah Kita boleh lihat juga, ya. Ini yang saya kata soalan itu dipecahkan supaya pelajar yang agak lemah pun boleh menjawab ya. Jadi amalkan senaman yang konsisten. Bukan hari ini pergi 4 km lepas tu setahun lepas tu baru pergi amalkan, tak boleh. Okey, macam orang tua seperti guru-guru pun ramai. Macam saya seminggu 2 kali saya berjalan juga lebih kurang 4 km. Berjalan sajalah, berlari habislah ya kan. Okey, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu orang muda kena senaman ya. Dan seterusnya amalkan piramid makanan. Kan sebut tadi, tak boleh tengok makan pantang nampak biryani ke apa, hantam saja. Amalkan pemakanan yang betul ikut piramid. Kurangkan makanan berlemak. Apa makanan berlemak contohnya? Saya rasa makanan-makanan yang mungkin selalu digoreng, cikgu, atau menggunakan minyak yang lebih. Daging. Betul. Kambing. Oh, sedap tu cikgu. Tapi tengok bila ayam kalau kukus tak lemak sangat. Tapi kalau ayam buat rendang, yummy. Betul tak? Kemudian, makanan bergula. Saya ada masalah gula. Saya ada diabetik tapi saya suka makanan bergula. Jadi bagaimana kita nak elakkan? Kita perlu latih diri kita untuk kurangkan gula. Senang cakap daripada buat. Betul tak? Saya Kopi setuju, tu cikgu. kalau tak kena gula memang tak kau ya. Dan juga elakkan makanan berkarbohidrat tinggi. Sekarang ini pelajar moral kamu, murid-murid moral kamu pun perlu tahu ya yang kita ada pinggan sehat. Tahu tak pinggan sehat suku-suku separuh. Pernah dengar? Pernah, cikgu, saya pernah nampak. Apa tu juga. suku-suku separuh? Yang baiklah, saya akan cuba ingat balik. Saya rasa suku-suku separuh, pinggan tersebut telah dibahagikan yang separuhnya untuk protein, separuh lagi untuk karbohidrat, separuh lagi untuk maaf cikgu, separuh untuk protein, suku untuk karbohidrat, suku untuk sayur-sayuran. Betul ke cikgu? Okey. So tak apa cikgu, kalau saya salah, cikgu boleh tolong betulkan. okey, karbohidrat suku. Karbohidrat suku. Okey, protein suku. Protein suku. Buah-buahan dan sayur-sayuran separuh. Separuh. Itu orang cikgu, muda macam you boleh lah. Saya pergi gym cikgu, saya separuhkan protein saya. Tapi sekarang zaman kita ni, murid-murid kita, dia tak suka makan sayur, makan buah tau. Dia nak kalau nasi tu setengah. Lepas tu daging. Biar saya tu ambil secotik saja, sikit sahaja kan. So ini amalan yang tidak baik ya. Okey, kita lihat pula soalan yang ke C ya. Okey, soalan C. Ini kita buka kepada umum. Bagaimana umum boleh membantu dalam isu ini. Okey, jadi soalannya, cadangkan program yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah maksudnya di sekolah ya, bukan di luar ya. Pihak sekolah untuk mengurangkan kadar obesiti dalam kalangan murid. Okey, kalau kita sendiri nak kurangkan berat badan, rasanya boleh capai ke tidak? Saya pasti boleh, cikgu. Cikgu, sebenarnya kalau saya boleh kongsikan dalam masa 4 bulan ni, kerana sebelum ni saya adalah kurang sikit bersenam akibat PKP semua, tetapi alhamdulillah dalam 4 bulan ni saya dapat kurangkan anggaran 5 kg daripada badan saya. Itu daripada penjagaan pemakanan sahaja dan juga senaman yang lebih kerap dalam seminggu. Bagus ya. Tapi masalah obesiti ni kadang-kadang kalau kita bergerak sendiri mungkin kita tak ada motivasi ya, tak ada motivasi. Jadi cikgu rasa kalau murid-murid lepas peperiksaan SPM nanti nak kurangkan badan, cari kawan 5-6 orang. Okey, dan kita buat sesuatu aktiviti, ini yang bukan di sekolah ya, nanti saya bincang yang sekolah ya. Buat aktiviti di luar. Satu hari tu permainan.
permainan di padang, okey, main bola, berlari, tolak-tolak, okey, main-main saja, bermain, berpeluh. Jangan pegang telefon bimbit. Masalah sekarang ialah isu telefon bimbit. Kita pegang telefon bimbit dan kita ketagih. Ini satu ketagihan yang paling serius dalam kalangan bukan sahaja kanak-kanak, bukan sahaja remaja tetapi juga orang tua. Warga tua pun sekarang kalau ada pegang handphone tak tengok keliling dah, dunia dah hilang. Okey. Yang kedua mungkin murid-murid boleh join gym. Okey, bayar sikitlah. Jadi murid boleh pergi join gym atau kalau tak nak pergi padang futsal ke dan sebagainya boleh bermain ya. Okey, kita lihat apa jawapan yang sesuai untuk cadangkan program yang boleh dilakukan oleh sekolah ya. Yang pertama, sekolah perlu memperkenalkan menu makanan yang sihat di kantin sekolah. Susah kan? Susah juga sekolah tu, cikgu, nak perkenalkan menu makanan yang sihat. Saya tahu menu kita paling bagus apa? Nasi lemak dengan ayam goreng. Tiap hari ada, betul? Kalau kita buat nasi kosong, nasi putih dengan sup ayam, itu sihat dengan salad, betul? So sekarang ni ayam goreng. Kalau tak ada ayam goreng macam tak boleh masuk ya dalam mulut kita sebab remaja kan. Okey, yang kedua, memanfaatkan masa pendidikan jasmani, PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Kita ada 2 waktu seminggu ya dalam kelas. Bukan 3 atau 4 waktu. Minta maaf ya kalau saya salah. 1 waktu tu, 2 waktu tu mereka perlu berada di padang. Mungkin sekolah boleh merancang, cikgu-cikgu PJPK merancang aktiviti untuk murid-murid yang obes. Maksudnya pilih murid yang obes. Saya pernah buat program ini. 5-6 murid yang obes, kita rancang program untuk 6 bulan. So 5-6 orang murid ini kerjasama dengan ibu bapa dia, cikgu PJ akan buat latihan selepas sekolah untuk membina tona badan. Kemudian mengurangkan berat. Dia ada banyak jenis latihan. Jadi mungkin mereka boleh memanfaatkan masa pendidikan jasmani dan juga kesihatan termasuk melakukan aktiviti senaman bagi menurunkan berat badan, target. Okey, itu yang kedua. Yang berikutnya kita lihat mengadakan kempen gaya hidup sihat. Apa kempen gaya hidup sihat? Iaitu elakkan makanan yang berlemak, elakkan makanan yang bergula, minuman bergula, elakkan tidur petang. Ini satu penyakit tidur petang. Okey? Tidur petang ya. Pernah tak tidur petang, sayang? Ada kadang-kadang cikgu, tapi kalau boleh saya tak nak mengaku. Saya balik rumah pukul 2 kalau tak tidur petang sajalah, dah tua ni memang lap terus ya. Yeah. Tidur petang adalah satu masalah. Kemudian kita ada lagi aktiviti-aktiviti seperti bekerjasama dengan ibu bapa memantau berat badan. Kita tak nak di sekolah cikgu jaga, cikgu kontrol. Tapi balik rumah budak ni hantam saja apa saja makanan yang dia perlu makan. Ini yang kita kata perlu pengawalan. So kalau kita lihat soalan C ini, ini ada jawapan kolaborasi. Kolaborasi bagaimana bukan sekolah saja tetapi masyarakat luar dan ibu bapa juga bersama-sama menangani isu obesiti ini. Okey, saya rasa yang ini kita dah bincang 2 soalan daripada bahagian A ya. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan? Cikgu, saya setuju dengan ini cikgu. Ada satu persoalan di fikiran saya. Jika sebagai contoh soalan C ini mempunyai 3 markah dan cikgu telah memberikan 3 contoh soalan di situ. Jika murid tersebut mungkin mereka lebih kreatif dan memberikan jawapan yang lebih daripada 3 ataupun yang lebih daripada peruntukan markah tersebut. Adakah itu dibenarkan, cikgu? Sangat pandai. Murid yang memberi jawapan yang lebih ini sebenarnya untung kalau dia ada masa. Tulislah lebih jawapan 4 atau 5 sebab mereka akan memberikan markah untuk jawapan yang tepat. Murid-murid faham jangan kedekut minta 2 bagi 2, minta 3 bagi 3. Jadi tapi pastikan masa mencukupi. 2 jam 30 minit, jangan terlebih. Jawab semua soalan dahulu. Kemudian bila ada masa lebih, tambahkan jawapan di bawah tu. Boleh saja tambah 1, 2, 3. Prinsipnya ialah jawapan betul tidak akan diabaikan. So untung kalau kita jawab lebih, macam tulis karangan pun kan kita kata jawab lebih, betul atau tidak? Itu saya rasa memang maaf saya terlupa tadi. Tolong ingatkan soalan ini sangat bagus. Okey. Didik TV KPM